أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan halaman 432 daripada surah Saba, surah yang ke-34 yang memberikan inspirasi kepada kita bagaimana kita mahu menjadi umat alhamdulillah. Kita ada 5 surah yang bermula dengan alhamdulillah dan ini adalah surah keempat untuk kita dapat panduan, dapat hidayah yang kita mohon sebentar dalam surah Al-Fatihah. Saban hari kita memohonnya dan hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz Faham apa khabar? Alhamdulillah ya. Semalam dengan Ustaz Tar, hari ini Ustaz Tir. Alhamdulillah. Ya, lama Ustaz ya kita tak berjumpa. Ya, alhamdulillah. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tir ya, terus memandu membawa ya bacaan Al-Quran dan juga bersama dengan tuan-tuan yang berada di depan Facebook ataupun di depan kaca TV sekarang ini ya. Kita harapnya dengan halaman 432 ini ia adalah sebagai satu saksi kepada kesungguhan kita bersama dengan Al-Quran. Kita mulakan majlis kita dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah menambahkan lagi keberkatan dan juga kebahagiaan dengan ilmu yang kita belajar pada hari ini. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan 432 halaman pada hari ini. Kita saksikan. Yang pertama, kita bermula dengan ayat 32 hingga 33, bagaimana orang musyrik mengingkari Al-Quran dan mereka berdebat tentang hari kiamat antara golongan yang sesat dan golongan yang menyesatkan. Diikuti pada ayat yang ke-34 hingga ayat 39 ke hujung halaman 432 ini, bagaimana Allah menghibur hati Nabi dengan fenomena kekafiran yang ada, bagaimana berinteraksi dengan realiti yang ada agar Nabi terus bersemangat dan dapat melihat bahawa perjuangan perlu diteruskan dan jangan terkesan dengan mereka yang membangga-banggakan diri dengan harta kekayaan dan anak pinak mereka. Mari sama-sama kita mulakan bacaan ayat 32 hingga 35 pada hari ini dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Tuan Fazrul, teman-teman sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat meneruskan lagi My Quran Time baca faham amal bersama dengan Ustaz Fazrul dan semua. Mudah-mudahan kita terus istiqamah bersama dengan Al-Quran, tak kiralah apa sahaja yang berlaku. Moga-moga Al-Quran sentiasa bertahta dalam hati kita. Kita baca, kita faham, kita amal. Itulah My Quran Time. Baik, jom kita mulakan majlis kita. Sahabat-sahabat kita di Facebook boleh minta untuk share pada sahabat-sahabat yang lain, tekan butang share di bawah, sebarkan Al-Quran insya-Allah. Ayat yang ke-32 hingga 35 kita baca terlebih dahulu dengan maqam bayati insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم
بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 32 hingga 35 sebentar tadi untuk kita menyambung apakah yang ada dalam surah Saba bila kita sudah pun melihat kepada kerajaan Nabi Sulaiman, kerajaan Nabi Daud yang hebat akhirnya habis dan hancur jua. Kemudian kita melihat di kawasan selatan Mekah itu ada kerajaan Saba pun hancur juga. Nak menceritakan kepada orang-orang musyrik di Mekah bahawa mereka mendapat baik ekonomi mereka itu adalah dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kerajaan Nabi Sulaiman ataupun kerajaan Sabah itu kalaulah masih wujud lagi, orang-orang di negara Arab itu mungkin tidak mendapat kemajuan dan juga kekayaan yang ada. Tetapi apakah yang berlaku? Ada di kalangan orang-orang yang lemah, dia merasakan bahawa mereka terkesan, mereka tidak mahu beriman kerana ada orang yang sombong, Ustaz. Ya, orang yang sombong, orang yang bongkak, yang cuba mengawal mereka yang lemah. Maka bila mereka menyatakan kami ni akan beriman kalau tidak diganggu oleh orang-orang yang sombong di kalangan orang-orang di Mekah itu sendiri, maka pada hari ini kita nak melihat ayat 32 respon daripada orang yang sombong tersebut, ya, membalas balik kepada mereka yang lemah yang kata kalau tidak kami dah beriman dah. Kata orang yang sombong ini, orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang yang dianggap lemah, kamikah yang telah menghalangmu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak, sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa. Ini adalah dialog di antara orang yang lemah yang rasakan bahawa saya ni bukannya tak boleh baca Quran, Ustaz. Tapi dulu belajar sekolah rendah tak ada orang ajar Quran tadabbur. Sekolah menengah pun tak ada. Dah bekerja tak ada HR kata suruh baca Al-Quran sampai faham. Jadi pasal sistem ini teruk sangat, itu sebabnya saya tak faham Quran. Dia menyalahkan orang lain pula, ya. Rupa-rupanya ini bila sampai di akhirat nanti, orang yang sombong yang kata saya bina sistem pendidikan ke, yang bina itu ini, dia akan cakap apa? Nahnu sadannakum, kan, kami yang menghalang anil huda, daripada hidayah, ba'da idz ja'akum, padahal telah datang kepada kamu hidayah tersebut.
ya. Pada di Mekah itu bila ada orang yang nak beriman, bila dia tak mampu beriman pasal ada Abu Jahal, ada Abu Sufyan dan sebagainya, kau kata kami pula, padahal Nabi dah bawa dah hidayah. Jadi ini adalah satu perkara yang menyentak kita sebenarnya, ya. Ada yang menyatakan bahawa saya ni tak boleh pergi masjid pasal sinetron ni panjang sangat, 600 episod. Kan, jadi saya tak nak tertinggal, saya terpengaruh dengan TV. Kalau program yang baik okeylah ustaz, ya, yang mengarah ke arah kebaikan. Tapi kalau tengok program TV yang menyebabkan saya ni terhalang daripada pergi masjid untuk baca Quran, salahkan pula pada Hollywood, Bollywood dan macam-macam wood yang ada. Sebenarnya orang-orang yang istikbar, yang sombong, yang buat macam-macam ini, dia akan membalas dengan kaedah ayat 32 yang sebenarnya waqala alladhi, orang-orang yang dianggap lemah berkata pula, balas lagi, ya, istakbaru bal makrul laili wan nahar, sebenarnya perancangan kamu, tipu daya kamu malam dan siang, iz ta'muruna an nakfura billah wa naj'alu lahu andada. Sebenarnya apa yang kamu buat, ya, propaganda yang kamu buat itu sebenarnya menyuruh kami untuk berkufur pada Allah dan menjadikan seteru-seteru, musuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi yang lemah ni, yang tak beriman ini, nak menyalahkan lagi kepada orang-orang yang sombong ataupun orang-orang yang ada pengaruh untuk mengajak mereka kepada kekufuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah dialog untuk kita, tuan-tuan sekalian, kita jangan sampai jadi begini, ya. Tak nak jadi wa asrun nadamata lamma ra'aul azab wa ja'alnal a'lala fi a'naqil ladina kafaru. Apa yang berlaku pada orang yang lemah, yang tidak mahu beriman, yang tidak sempat, dia salahkan orang sana orang sini, dia kata keluarga saya ni bukannya tak nak baca Quran, tapi pasal sistem sekarang ini. Dia salahkan kerajaan ke salah orang lain. Akhirnya di akhirat nanti apa berlaku, tuan-tuan? Wa asrun nadamah, ya. Mereka akan sembunyikan ke penyesalan. Dia macam menyesal sangat, ya, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi bila nampak kepada azab dan dipakaikan belenggu kepada mereka kerana tidak mampu untuk bersyukur kepada Allah. Jadi hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, di hujung ayat 33 itu, mereka tidak dibalas melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ini ayat yang menceritakan pada kita bahawa kita kena bertanggungjawab atas hidayah yang perlu kita dapatkan, yang perlu kita buru dalam hidup kita seharian. Dan kita bersyukur pada Allah SWT, tuan-tuan dapat mengikuti My Quran Time, ya. Mungkin kita nak ajak pada ahli keluarga, kadang-kadang susah sukar, kita kreatifkan, kita buatlah macam mana cari pun, ya. Kalau katakan orang yang kufur, dia buat makrul laili wan nahar, Ustaz. Allah, dia buat perancangan nak pagi orang suka tengok filem 2 jam itu, dan lepas tu 2 jam lagi, lepas tu 2 jam lagi, dia buat malam dan siang. Dia kreatif, buatlah cara macam mana, ada setiap teori setiap waktu. Dia laili wan nahar, ini kaedah Nabi Nuh sebenarnya, ya, mengajak secara malam dan siang. Orang yang buat makar pun, yang membuat kerosakan, nak merosakkan orang pun, dia buat kerja siang, malam dan siang. Ya, bukan siang dan malam saja, malam dan siang. Nak ceritanya dia orang tahajud untuk minta ilham, Ustaz, ya. Dia bangun malam untuk merosakkan manusia, ya. Jadi ini nak memberi penekanan kepada kita, kita kena kerja kuat. Betul. Kena kerja kuat untuk membawakan kebenaran, kebaikan di dalam keluarga dan dalam masyarakat kita. Ayat 34 Allah menyatakan, dan setiap kali kami mengutus seseorang memberi peringatan kepada sesuatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan. Oh, ini adalah sesuatu yang mengejutkan, ya. Allah kata bila dihantarkan orang yang memberi peringatan, qala mutrafuha, ya. Ini ada dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17. Kali ini berulang lagi, orang-orang yang kaya raya, Ustaz, ya. Ya, istilahnya atrofa ini adalah sesuatu yang penuh dengan kenikmatan. Tapi kalau istilahnya atrofa, iaitu orang yang dapat kenikmatan dan dia tertipu dengan kenikmatan. Atrofa, ya. Tarofa, okey, kita dapat kereta bagus, rumah bagus, gaji tinggi, okey, tak ada masalah. Tapi bila Allah gunakan perkataan atrofa ataupun mutrafuha di sini, dia dapat gaji bagus, kemudian dia rasa macam saya yang usaha dapat gaji bagus, buat apa saya nak bagi derma pada orang lain, buat apa saya nak gunakan kereta saya ini untuk perjuangan agama, saya nak guna untuk happy lah, selama ini dah bersusah payah. Allah kata orang-orang ini dia akan buat apa? Inna bima ursiltum bihi kafirun. Kumpulan inilah kumpulan elit yang akan
akan tak puas hati dengan risalah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad ataupun dengan mesej Quran yang ada. Kita ingatkan pasal Al-Quran. Al-Quran suruh kita untuk jaga lifestyle kita, jaga cara hidup kita, dia tak suka. Apakah yang dia cakap? Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada. Mereka akan cakap apa? Kami ini lebih banyak harta dan anak pinak, wa manahnu bimu'adzibin. Perkataan ini adalah seperti surah Al-Kahfi. Tapi surah Al-Kahfi kalau kita perasan ialah seorang-seorang Ustaz. Seorang ni ada kebun, ada 2 kebun, dia bercakap dengan kawan yang beriman. Yang ini waqalu, bukan seorang. Ini adalah satu negara ataupun satu negeri, ramai-ramai kumpulan elit ini dia bercakap bahawa kami ini adalah orang yang lebih banyak harta, lebih banyak anak, kami banyak follower dan kami tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Poinnya apa? Ada orang yang dia seorang-seorang sahaja yang rasa diri dia bagus. Dirinya tidak akan diazab oleh Allah. Saya ni memang orang yang mulia di sisi Allah. Sombong seorang-seorang dalam surah Al-Kahfi. Tapi dalam surah Sabah ini Allah bercerita tentang negara yang sombong ataupun satu negeri yang sombong kerana mereka merasakan bahawa kami sudah mewah. Buat apa kami nak ubah cara hidup kami? Kamu nak tegur untuk kami derma, untuk kami baca Quran. Tak payah baca Quran. Kami suka tengok filem sahaja. Kami suka main game saja. Kami suka main golf tanpa baca Quran. Main golf okey Ustaz ya. Tapi kalau main golf sampai dia rasakan bahawa tak perlu melawat kepada orang miskin, tak perlu pergi ke masjid, dan mengapa kamu nak tegur saya? Kamu dengki ke? Ya. Perkataan-perkataan ini adalah golongan mutrafuha yang Allah nak beritahu sesuatu mesej yang besar kepada kita. Jadi untuk memastikan kita jangan jadi negara negeri yang mutrafuha, kita baca sekali lagi ayat 35, peringatan untuk kita jangan ulang perkataan ini bersama dengan rakan-rakan kita. Ayat 35. Silakan Ustaz. Maka sangat penting Ustaz Faz, kita dalam kita mencari rezeki, berusaha, kita kena sedar yang beri rezeki itu adalah Allah. Kerana ayat selepas itu akan disebut tentang rezeki yang banyak, infak dan sebagainya. Kalau kita rasa kita dapat rezeki dengan sebab kita, usaha kita semata-mata, bukan Allah bagi, kita akan berperang dengan usaha, kita akan tension. Tapi yang beri rezeki kepada kita, yang berhak menentukan hidup kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita cari rezeki berpada-pada, tidak melalaikan akhirat kita, dan kita tak mendabik dada dengan rezeki kerana itu adalah kepunyaan Allah. Baik, kita sebagai wakil sahaja. Ayat 35. Allah syaitan itu. Wa qalu nahnu aktsaru dan mereka berkata kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu dan kami tidak akan diazab. Ini adalah wakil daripada sebuah negara ataupun negeri ramai, maksudnya mereka merasakan kami negara maju, ya, kamu itu adalah negara mundur ataupun masih sedang nak maju. Kamu ni tak banyak harta, tak banyak duit, ya, dan kamu ni miskin. Ini adalah perkataan daripada negara kaya, organisasi kaya, dan Allah menyatakan, mereka bercakap wa manahnu bimu'adzibin, kami ini tidak akan diazab di dunia, tak akan diazab, kami akan terus maju. Tetapi sudah dibuktikan negara Sabak itu sendiri akhirnya hancur. Dan kalau banyak sangat orang beramal dengan ayat 35 Ustaz ya, maksudnya dia bercakap kaedah ini, bersedia untuk negara itu, organisasi itu akan diazab, dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta Allah jauhkan, dan kita perhatikan apakah perkataan pilihan kita pada hari ini. Iaitu mari sama-sama kita lihat perkataan kita. Dha'afa, ya, lemah, 52 kali disebut di dalam Al-Quran. Dan perkataan dha'afa ini bukan sekadar lemah dari segi fizikal, tetapi mungkin juga tidak mengawal media, saya ini tidak saya menjadi orang yang boleh dimanipulasikan oleh orang lain. Tetapi pada akhirnya kita sedar bahawa Allah adalah yang maha berkuasa. Kalau kita berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan sentiasa dibantu, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita belajar daripada halaman ini Ustaz ya. Bagaimana kita nak jaga negeri negara kita, ya. Surah Sabah ini adalah surah yang memberi panduan kepada kita. Kalau kita sayang negara dan negeri ini, jangan benarkan orang yang elit ini masuk politik.
Ya, orang elit masuk ekonomi, orang elit memimpin manusia. Pasal apa? Golongan elit yang mutrafuha ini, dia kalau dah biasa hidup dengan secara mewah dan dia tertipu. Kalau mewah okey, tapi kalau dia tertipu, bila dia dah biasa hidup dengan gaji yang besar, kalau dia dapat lagi peluang untuk gaji yang besar walaupun tidak halal, dia jalan juga. Dan dia tak suka ada orang yang menegur dia kerana mengambil sumber-sumber yang tidak halal. Itu sebabnya kalau kita memilih pemimpin dalam organisasi, dalam negeri negara, kena tengok adakah orang ini jenis yang tak apalah, commission 10% untuk saya, ya, ataupun dia buat kerja sambil-sambil saja, tidak mementingkan amanah yang diberikan oleh klien ataupun oleh pengikut-pengikutnya. Jadi ini pelajaran yang kita perlu ambil, dan kita berehat sebentar. Kita kembali semula selepas ini untuk belajar bagaimana menguruskan harta, bagaimana menguruskan kekayaan yang ada, bukan untuk mutrafuha, bukan untuk tertipu, tetapi untuk makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali semula My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وما dan apa sahaja yang kau berikan, infakkan, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikannya kembali. Bahawa sesungguhnya dialah yakni Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik dalam memberi rezeki. Mudah-mudahan kita tidak diperdayakan dengan usaha kita, dengan kita mempercayai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun, usaha juga satu tuntutan dalam agama kita untuk kita berusaha. Fa iza azamta, tak usaha, maka tawakkal 'ala Allah. Sebab ada juga Ustaz Faz, orang kita dia kata rezeki pada Allah, usaha tak usaha pun kalau Allah nak beri rezeki, maka dia duduk saja tunggu. Maka bila kita tunggu macam tu, ya betul Allah yang beri rezeki, tapi hati kita tak tenang sebab kita tak usaha. Ada tak rezeki hari ni? Ada tak makanan? Orang hantar ke tidak? Tapi bila kita usaha, kita akan menjadi tenang. Dan tenang kita bila kita tahu yakin Allah yang berikan, dan kita tak berperang dengan usaha kita, mudah-mudahan. Baik sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah, terima kasih kepada terus setia dalam My Quran Time, baca faham amal. Ayat seterusnya banyak sebut tentang rezeki, Ustaz Faz. Ya. Saya tengok 2-3 kali perkataan rezeki, infak. Insya-Allah akan sama-sama kita belajar lagi pada hari ini, insya-Allah. Baik, kita ambil sikit tajwid pada hari ini berkenaan dengan ayat yang pilihan kita. Kita lihat di slide kita pada ayat 32 ayat 32, hujung ayat 32 tu, idz ja'akum bal kuntum mujrimin. Sempurnakan bacaan gunnah dalam ayat ini. Ada berapa gunnah tu dalam kalimah pilihan kita ini? Yang pertama, mim bertemu dengan ba, kena gunnah dah. Okey, yang kedua, nun bertemu dengan ta, gunnah juga. Yang ketiga, mim bertemu dengan mim juga, gunnah juga. Walaupun tiga-tiganya hukum berlainan, sahabat-sahabat. Yang pertama, mim jumpa dengan ba, ikhfa syafawi. Izja'akum bal. Kemudian nun bertemu dengan ta, ikhfa hakiki, kuntum, kena dengar juga. Dan yang ketiga, mim jumpa dengan mim. Bila jumpa huruf sama, dia panggil apa? Berlaku idgham ataupun idgham mithlain ataupun idgham mutamathilain. Maka tiga-tiga kena gunnah.
Maka bila gunah tu duduk dekat-dekat, sahabat-sahabat sekalian, maka dia punya kesamarataan tu kena jaga. Jangan gunah yang pertama lebih. Idja'akum bal kuntum mujrimin. Nampak sangat lain tu. Maka kena sekata. Gunah tu kena panjangnya sekata. Kalau kita guna kata dua harakat, kias kepada dua harakat, maka panjang tu mesti sekatalah. Yang terbaiknya kita gunah itu berdasarkan kelajuan tempo bacaan kita. Idh ja'akum bal kuntum mujrimin. Maka kita gunah begitu. Biar sama rata. Sebab bila duduk dekat-dekat, kalau satu je kurang ataupun lebih, nampak dia perasan. Kalau dalam ujian tilawah, kalau jadi hakim tu, kita pegang pen Ustaz Fas. Pegang pen siap-siap dah. Salah potong. Tapi bukan cari kesalahan tu, maksud dia menghakimi bacaan Ustaz Fas. Nak yang tepat lah kan. Tepat Masya-Allah. Allahuakbar. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi menjelaskan tentang bagaimana bacaan sebentar tadi. Bukan nak mencari-cari kesalahan tapi untuk membetulkan kesilapan. Dia ada dua perkara yang berbeza kat situ. Baik. Jadi alhamdulillah kita ingin meneruskan bacaan kita daripada surah Saba ayat yang ke 36 hingga 39. Memang betul Ustaz ada banyak cakap tentang rezeki selepas ini, kerana salah satu daripada cabaran untuk seseorang itu menjadi hamba Allah yang benar-benar menghambakan diri pada Allah adalah isu rezeki. Salah satunya Ustaz pasal apa? Pasal banyak sangat masa digunakan untuk mencari duit. Biasa orang cakap duit ni dikaitkan dengan rezeki, walaupun maksudnya rezeki lebih lagi. Kesannya apa? Sampai tertinggal keutamaan menjaga diri dan keluarga dan juga masyarakat, untuk baca Quran, untuk tolong orang, untuk masa dengan keluarga pun mungkin terhad. Kerana apa? Kerana nak mencari duit. Dan lebih daripada itu, bila dah dapat duit itu, sebentar tadi cabarannya adalah mutrafuha. Seseorang itu mula menjadi orang yang tertipu dengan kemewahan yang ada. Mewah tak ada masalah, kaya tak ada masalah, tetapi jangan sampai menjadi bukan sekadar tarafa tetapi atrafa, yang tertipu. Yang ini yang kita nak cuba faham, macam mana tanda bahawa tuan-tuan kalau banyak duit dalam akaun ataupun rumah ada 4-5 biji, kereta 5-6 biji contohnya, macam mana kita nak memastikan kita tidak menjadi seperti kerajaan Sabak, iaitu mereka itu merasakan bahawa diri mereka adalah mutrafuha. Kita baca daripada ayat 36 hingga 39 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah. Sahabat-sahabat sekalian, jom kita baca pada ayat yang ke-36 39, menghabiskan bacaan ini kerana banyak perkataan rezeki dan infak, dan kita nak kena faham konsep ini supaya hati kita lapang, tenang dalam kita mencari rezeki. Pada masa yang sama kita tak lupa sebagaimana Ustaz Fas kata, amalan-amalan soleh yang menyebabkan keberkatan, jemput keberkatan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna aktharan nasi la يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون
Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, itulah bacaan ayat 36 hingga 39 untuk kita memahami apakah respon Ustaz ya bila ada di kalangan mereka yang elit ya, mereka yang ada banyak harta, yang sombong itu sebentar tadi. Mereka mengatakan bahawa kami ni banyak harta dan banyak anak, wa man nahnu bimu'adzabin, iaitu kami ni tidak akan diazab. Tuhan dah memuliakan kami dengan kekayaan, dengan pangkat, dengan anak ini. Kami tidak akan dihukum, kami ini terus akan maju, kami ini terus akan dimuliakan sampai di akhirat nanti. Jadi mereka merasakan bahawa mereka lapang rezeki dan mereka gembira dan mereka akan terus bergembira. Tetapi dinyatakan pada ayat 36, qul, katakanlah sesungguhnya Tuhanku yang melapangkan rezeki kepada siapa yang dia kendaki dan juga mengkadarkan ataupun menyempitkannya, tetapi ramai manusia yang tidak mengetahui. Apa poin dia? Poin yang disampaikan di sini sebenarnya apabila seseorang itu ada banyak harta, kurang harta, kalau Allah nak bagi dia lebih ataupun dikadarkan, dihadkan, sebenarnya itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan orang tu punya hal Ustaz ya. Yeah. Ada orang yang dia tak kerja banyak pun tapi duitnya banyak. Rupanya dia dapat harta pusaka. Kan? Ada orang yang dia kerja tak sangka-sangka kan. Ada orang yang dia kerjanya banyak kerja, ada 5 kerja sehari semalam, tetapi dia punya rezekinya dikadarkan. Jadi yang menentukan lapang dan juga sempit ataupun bukan sekadar sempit, istilahnya yaqdir ini adalah sesuatu yang dihadkan ya, dihadkan, ada rezeki tetapi dihadkan sebenarnya adalah hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana manusia itu sendiri. Kerana ketentuan rezeki ini hanyalah milik Allah, tetapi ramai manusia yang tidak mengetahui. Tak mengetahui apa? Tak mengetahui bagaimana untuk meminta pertolongan daripada Allah agar dilapangkan rezeki. Dia tak tahu formula-formula yang ada ilmu lagi, dan lebih daripada itu ialah hakikat sebenar ilmu apabila mengenal bahawa Tuhanlah yang menentukan rezeki. Jadi lebih baiklah saya makin dekat dengan Tuhan. Kalau saya lapang ke sempit ke, saya adalah orang yang makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu puncak ilmu. Ilmu, bila kita berdoa awal tadi, Rabbi zidni ilma, kita minta Allah tambah ilmu agar Allah tambahkan keberkatan, Allah tambahkan lagi kedekatan kita kepada Allah. Ini diberi penekanan pada ayat 37. Wama amwalukum, bukanlah harta kamu, anak kamu yang akan menyebabkan kamu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan. Kalau kaya, ini maksudnya kamu ini adalah orang yang lebih dekat dengan Allah ataupun lebih dimuliakan. Tidak. Yang menyebabkan seseorang itu mulia ya, bukan kerana dia bergambar dekat Facebook Ustaz ya. Wah, kereta baru keluar kan. Orang lain akan nampak dia ni hebatlah. Dia ni memang Allah dah bagi dia kemuliaan. Itu salah perkataan. Betul. Itu adalah anugerah daripada Allah, fadal, betul ya, tetapi itu bukan kemuliaan. Mana Safas, kekayaan tu belum tentu dia mulia belum tentu. Ya, pasal antara orang yang paling kaya Ustaz adalah Firaun. Allah. Kan. Dan ada sahabat-sahabat yang miskin tapi mulia. Tetap mulia. Ya, apabila formulanya 2. Illa man amana wa amila salihan. Allah, formula. Ya, formulanya itu jelas di sini, iaitu kalau kita perasan Ustaz, kalau bercakap tentang amwalukum, harta-harta kamu semua. Bercakap tentang auladukum, anak-anak kamu semua. Tetapi bila bercakap tentang amana, itu bukannya kamu semua, mereka semua beriman, tetapi dia beriman seorang-seorang, wa amila salihan, dia beramal soleh seorang-seorang. Dalam bentuk mufrad, dalam bentuk singular. Mengapa penting perkara ini kita faham? Nak ceritanya ialah kadang-kadang bila bercakap tentang iman dan amal soleh ini, kita buat perkara itu berseorangan. Kita mungkin terpencil daripada orang cakap, kereta, rumah besar, kita sepatutnya gaji minimum 10,000 ke atas. Engkau hari ni makan dekat restoran harga berapa ratus ringgit. Pada waktu itu kita akan
tetap juga beriman, beramal soleh, kita rasa terpencil. Rasa terpencil itu sehingga kan Allah cakap fa ulaika lahum jazaa'ud di'f, ya, diberikan balasan berganda. Mengapa berganda? Satu, dia beriman beramal soleh tetapi perit, ustaz. Ya. Perit. Orang lain semuanya makan hotel beratus-ratus ringgit, rupanya dia bukan. Kalau halal okey, halal okey, tapi rupanya pasal saya sebenarnya dibelanja itu sebagai dia punya wang pelincir, ya. Kalau halal okey, ya, tetapi kalau tidak halal, ada orang yang sanggup membencilkan dirinya, saya biarlah saya makan kat kedai RM2, kan, saya tetap tak apalah kalau saya tak tukar kereta ke, saya tak apalah, yang penting ialah saya beriman dan beramal soleh. Maka Allah kata apa? Wahum fil ghurufati aminun, ya, mereka ini akan dapat ghurufat. Ghurufat ini adalah hotel ataupun penthouse, ustaz. Penthouse dekat syurga itu, yang syurga yang tinggi sangat dia punya ceilingnya itu. Kerana apa? Kerana mereka ini adalah orang yang beriman beramal soleh walaupun seorang-seorang. Ya, pasal cabaran dalam dunia zaman sekarang ini ialah nak memastikan harta kita halal, ya, dan kita tidak mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang tidak halal itu. Perlukan kepada kekuatan iman dan juga amal soleh. Di hujung ayat 37 Allah cakap apa? Aminun, mereka masuk ke syurga itu dengan keadaan aman, ustaz. Ya, aman. Ya, mengapa di-highlightkan perkataan aman? Pasal sebenarnya mereka bila dah di dunia ini, bila orang mengatakan kamu kereta tak tukar lagi ke, kan, ataupun rumah kamu macam ni je ke, kan, mengapa kau tak ambil yang ini, peluang untuk dapat berganda untung ataupun ni. Tapi kalau ianya tidak halal, halal okey, tapi kalau tidak halal, maka tak apalah, ya, saya tak aman sangat macam kamu dapat yang rumah besar begini, is okey, asalkan saya dapat rumah besar. Al-ghurufati aminun. Ini adalah satu pujukan kepada Nabi, pujukan kepada para sahabat, kerana mereka memilih untuk memberi harta yang mereka ada. Ya, bukan mereka tak ada harta, mereka ada harta. Nabi ada, ya, sebahagian sahabat ada, tapi mereka memilih untuk memberi, berbanding dengan ayat 38, iaitu walladzina yas'auna fi ayatina mu'ajizin, berbandingan mereka yang cuba untuk menghenyak kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan orang-orang musyrik Mekah. Mengapa? Mereka tak nak Nabi kacau. Kalau kamu komen banyak sangat, nanti bisnes kami ni, bisnes berhala kami, bisnes arak kami ni terganggulah. Riba yang ada, kami boleh tekan orang lain lagi. Kalau Sabah itu, ustaz, ya, kalau kita dah baca sebelum ini, dia minta daripada Allah untuk dijauhkan. Okey. Kan? Mengapa minta dijauhkan? Pasal bila jauh, orang susah nak ambil nak kontrol bisnes, jadi dia boleh monopoli bisnes-bisnes baru selepas itu. Mengapa mereka buat begitu? Mereka ni dah dapat negara yang aman, tapi orang yang banyak harta, ustaz, ya, kadang-kadang dia bosan. Betul. Dia bosan, akhirnya dia akan ada tendensi untuk dia kawal monopoli. Kalau dia dah jual satu produk itu, kau jangan kacau produk ini. Ya, saya punya kawasan, pasal dia nak untung berganda, mutrafuha. Ya, jadi Allah memahami bahawa manusia, ya, macam kita, ustaz, ya, saya ke kita semua, kalau dah mula nak lebih sikit itu, dia dah mula nak kawal dan nak monopoli. Itu adalah kehancuran Sabak yang kita dah belajar. Jadi Allah kata mereka ini yang cuba nak merendahkan ayat-ayat Allah kerana menegur mereka, ulaika fil azabi muhdarun, mereka akan diberikan azab yang amat sengsara kerana mereka ini adalah orang yang tidak mahu memahami konsep rezeki yang sebenar-benarnya. Jadi sekali lagi Allah ingatkan pasal rezeki ini adalah isu dalam kehidupan kita daripada awal sampai sekarang. Isu rezeki boleh memporak-porandakan keadaan sesebuah negara. Kita baca ayat 39 sekali lagi, banyak pelajaran dan tindakan yang boleh kita ambil daripada halaman 432. Silakan, ustaz. Baik, kita pasakkan sekali lagi ayat yang terakhir, ayat 39, untuk kita sentiasa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala rezeki yang kita dapat, kita tidak lalai dengan rezeki, dan Allah kurniakan kepada kita rezeki yang barakah. Dengan rezeki tadi mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca ayat 39. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha ويقدر
وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-39, katakanlah sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki dan menyekatnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa sahaja yang kamu berikan Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Ada banyak pelajaran di sini Ustaz ya. Satu ialah dia adalah ulangan kepada ayat 36. Tapi ada sedikit perbezaan. Ada perkataan lepas liman yasha min ibadi. Allah melapangkan rezeki pada siapa yang Allah kehendaki daripada kalangan hamba-hambanya. Oh, itu amat mahal Ustaz. Ya, betul. Maksudnya apa? Kalau kita, dia ada dua pilihan, kita nak dilapangkan ke ataupun dihadkan. Kalau kita nak dilapangkan, Allah kata kena jadi ibadi. Jadi ibadi. Iaitu apa? Jadi hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah menggunakan perkataan ibadi ini, maksudnya hamba yang disayangi. Jadi hamba-lah ya, maksudnya jadi hamba ni merendah diri, buat apa yang Allah suruh, bukannya kalau Allah suruh sembahyang lewat kan. Pasal apa lewat? Pasal saya sedang nak deal bisnes saya 3.30 baru saya sembahyang. Itu bukan hamba, itu adalah bos. Cakap pada Allah, tak apalah saya tak nak sembahyang pukul 1.30 lah, saya sembahyang pukul 3.30. Padahal sebenarnya seorang hamba, bos cakap, Tuhan cakap, terus sahaja dia buat. Jadi kalau kita nakkan rezeki kita dilapangkan, jadilah seorang hamba. Makin lagi kita jadi seorang hamba, baca al-Quran, dan Allah memberikan satu amalan Ustaz. Tips untuk kita. Wama anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifuh. Masya-Allah. Antara ciri seorang hamba ialah dia berinfak dan dia yakin daripada Tuhannya kata apa? Kalau kamu infak, Allah akan gantikan. Kan, gantikan. Dan gantikan itu di mana? Ada orang kata kena tunggu akhirat Ustaz. Allah. Ada orang kata tunggu akhirat. Tapi di sini sebenarnya Allah yukhlifuh ini maksudnya Allah terus ganti. Ni dalam mudhari' Ustaz kan? Ya. Dia satu bukan ganti one to one. Ya, kalau kita kan derma RM1 dapat RM1, bukan. Allah boleh ganti, terus ganti. Cuba bayangkan kalau formula daripada surah Al-Baqarah tu 700, Allah boleh gantikan terus menerus Ustaz. Jangan Allah tak tunggu. Allah tak perlu tunggu pun sebenarnya nak sampai hari akhirat. Jadi siapa yang baca ayat ini akan tahu bahawa kalau macam tu saya kena derma cepat. Pasal bila kita derma, biasanya seorang bukan hamba akan cakap rugilah saya pasal derma RM1 hilang RM1. Tetapi Allah cakap Allah terus mengganti. Dan kalau Allah terus ganti, apa jadi tuan-tuan? Allah gantikan dengan bukan sekadar RM1, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Dapat pula kita rezeki apa Ustaz? Rezeki bukan sekadar duit kan? Dapat baca Quran. Anak kita, orang lain kena baca Iqra itu habis 2-3 tahun, anak kita setengah tahun dah habis dah baca Iqra. Itu juga rezeki. Suami isteri tidak bergaduh, itu adalah rezeki. Jadi banyak rezeki Allah akan gantikan hanya kerana kita ini yakin. Kalau saya derma, walaupun dalam minda tu ada cakap susah ni kan, ya, tetapi kerana yakin dengan hal ini, maka Allah akan gantikan secepat mungkin. Wa huwa khairur raziqin, pasal sebenarnya yang memberi rezeki adalah Allah mudah dan tak terkesan pun segala perbendaharaan yang ada daripada dunia ini untuk Allah bagi pada kita Ustaz ya. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, bertanggungjawab kepada diri sendiri kerana orang lain tidak akan bertanggungjawab di akhirat nanti, dan jangan salah menyalahkan, kitalah yang akan mencari jalan hidayah. Yang pertama, jangan menjadi orang yang lemah dengan mudah mempercayai propaganda kebatilan ataupun kita percaya kepada kata-kata yang tidak membawa dekat pada Allah. Yang ketiga, berjaga-jaga dengan kemewahan yang menyebabkan kita kufur ataupun tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakah. Ya Allah, Tuhan kami, rezekikanlah kepada kami rezeki yang halal, yang barakah, rezeki yang luas lagi baik ya Allah. Janganlah kau jadikan rezeki yang kau berikan kepada kami ya Allah menyebabkan kami jauh daripada-Mu ya Allah.
Jangan kau lalaikan kami dengan rezeki yang kau berikan kepada kami ya Allah, menyebabkan kami lalai dalam membaca Al-Quran, kami lalai dalam salat, kami jauh kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah rezeki yang barakah kepada kami ya Allah. Kami yakin ya Allah, kami beriman ya Allah dengan janjimu ya Allah, sebagaimana orang-orang yang menginfakkan akan kau hantarkan, akan kau tambahkan nikmat kepada mereka ya Allah. Ya Allah, berikan rezeki yang berkat kepada kami ya Allah. Jadikanlah setiap hari ya Allah, hari ini ya Allah, hari yang bertambahnya ilmu kami ya Allah, bertambah rezeki kami ya Allah, bertambah amalan salih kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, dan kita adalah insan yang akan berinteraksi dengan ayat 39 sebentar tadi Ustaz ya, untuk terus kita menyebarkan kefahaman tentang rezeki ini dalam tabung gerakan Al-Quran. Peluang untuk hari ini, kalau tuan-tuan nak cuba ya, gandakan sumbangan dan kita lihat apakah kesannya, mungkin boleh berkongsi pada hari esok ya, tak semestinya di tabung ini, mungkin di platform-platform lain, agar kita yakin bahawa sebenarnya Allah akan terus mengganti apa yang kita infakkan. Mega merah indah sekali Allah ya. Pergi masjid memakai capal maksudnya. Masya-Allah. Manfaatkan rezeki, dekati ilahi, tingkatkan iman, tambahkan amal. Ya Kita Rabb. bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. اللهم ارحمنا